Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu kita buka dengan bacaan ummah kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita cuba masuk tentang bab yang ketiga, iaitu cabaran komunikasi dalam Islam. Konsep hubungan sesama manusia, iaitu keprihatinan sosial. Okey, keprihatinan sosial. Aspek agama Islam ialah agama yang mementingkan perpaduan dan hubungan baik antara manusia. Pada peringkat awal dalam sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW, baginda telah meletakkan perpaduan sebagai asas dalam pembentukan masyarakat. Dalam aspek agama juga, menurut Al-Quran 20:10 pada tahun 2010, dari aspek perpaduan ia dapat dilihat ketika mana Rasulullah SAW membuat satu perjanjian yang dikenali sebagai Piagam Madinah dalam mendirikan sebuah negara yang menjadi pelindung kepada rakyat. Dalam intisari Piagam Madinah itu terdapat 47 fasal, iaitu yang pertamanya, kaum Yahudi hendaklah hidup berdamai dengan kaum Muslimin. Kedua-dua pihak bebas mengamalkan ajaran masing-masing. Kedua, iaitu kaum Muslimin dan Yahudi wajib mempertahankan kota Madinah daripada serangan musuh dan bekerjasama melawan sesiapa sahaja yang memerangi mereka. Yang ketiga, perdamaian dengan pihak lain hendaklah mendapat persetujuan kedua-dua belah pihak. Yang keempat, sesiapa yang tinggal di luar kota Madinah akan dilindungi kecuali orang yang zalim dan bersalah. Yang kelima, sekiranya timbul perselisihan antara kaum Yahudi dengan Muslim, maka penyelesaiannya hendaklah dirujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Alkitab dan Rasulullah SAW yang merupakan pemimpin umum penduduk Madinah. Aspek agama berdasarkan surah Nabi Muhammad SAW, pentingnya penyusunan dalam masyarakat berteraskan ilmu. Perpaduan antara kaum ialah manifestasi daripada kejayaan negara Islam Madinah dalam memberi perlindungan kepada semua masyarakat, tidak kira agama, bangsa maupun warna kulit. Menurut Awang Sarian 2010, pendidikan bermula bersama-sama dengan wujudnya manusia berkaitan dengan hakikat bahawa bahasa merupakan unsur yang dimiliki manusia sejak munculnya manusia pertama di dunia, iaitu Nabi Adam AS. Ulama Islam telah dari zaman ke zaman mengistilahkan manusia sebagai hayawan natiq, rational animal. Dengan kata natiq itu, selain merujuk kepada akal, sebenarnya merujuk kepada pertuturan dan bahasa. Dari segi aspek bahasa pula, kita dapat lihat bagaimana keunggulan berbahasa yang telah diajar oleh Rasulullah SAW, di mana baginda menjelaskan bahawa sesuatu komunikasi bergantung kepada yang pertamanya bermakna terhadap kata-kata yang diucapkan. Kata-kata yang keluar daripada mulut seseorang tidak terkecuali untuk dihisap atau dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, setiap ucapan mempunyai kesannya. Oleh itu, lidah perlulah dijaga supaya tidak mendatangkan keburukan dalam hidup bermasyarakat. Bahaya lidah lebih menyakitkan daripada kesakitan yang dilakukan oleh tangan. Pepatah bahasa Arab menyatakan luka akibat pedang boleh disembuhkan, tetapi luka kerana lidah tidak akan dapat diubati. Arifin Badri 2013. Aspek adat resam, ketinggian peribadi dan keunggulan masyarakat bergantung kepada sejauh mana mereka berupaya menghormati orang lain.
serta budaya mereka. Insan yang terhormat ialah mereka menghormati adat rasam dan kesopanan dalam masyarakat umum, juga kepercayaan, tradisi dan adat istiadat orang lain. Adat rasam juga, hal ini mencakupi cara berpakaian, berbicara, bertindak dengan cara yang tidak menyinggung perasaan individu lain. Sebagaimana contoh dalam ajaran Islam, seseorang digalakkan sentiasa menghormati tetamu sehinggakan menjadi kewajipannya untuk menyediakan ruang rehat yang baik, makanan serta menghantar mereka pulang dengan perasaan yang gembira. Aspek pakaian pula, mengapakah ada pakaian tertentu dalam Islam? Islam secara jelas telah menggariskan panduan untuk umat Islam dalam tata cara berpakaian. Antara adat-adat berpakaian yang terdapat dalam Islam adalah: yang pertama, lelaki tidak dibenarkan memakai pakaian daripada sutra. Yang kedua, pakaiannya jangan menjuarai sampai melebihi buku lali hingga menyentuh tanah. Pada dasarnya larangan ini kerana akan melahirkan perasaan takabur dan riak. Yang ketiga, khusus bagi wanita, hendaklah menutup tumitnya untuk melabuhkan pakaiannya. Yang keempat, digalakkan memakai pakaian berwarna putih kerana kelihatan bersih. Namun, tidak bererti tidak boleh memakai pakaian yang berwarna lain, dan yang paling penting ialah menutup aurat serta bersih. Yang kelimanya, lelaki tidak dibenarkan memakai pakaian wanita dan begitu juga sebaliknya. Aspek ekonomi. Perniagaan atau kegiatan ekonomi merupakan satu usaha murni dalam memenuhi keperluan kehidupan individu serta masyarakat, terutamanya dalam masyarakat Islam. Oleh itu, Islam mengalakkan dan mengharuskan umatnya berniaga mengikut syariat Islam. Antara etika dan adab perniagaan atau bermuamalah dalam Islam adalah seperti mana berikut. Yang pertama, peniaga atau pengusaha perlu beriman, bertakwa, memiliki ilmu dan berkemahiran dalam bidang yang diceburi amanah dan dedikasi. Yang kedua, bahan perniagaan mestilah baik, halal, berkualiti dan mendatangkan manfaat. Yang ketiga, mengurus perniagaan secara adil, jujur dan mengikut syariat Islam. Yang keempat, sumber kewangan yang halal. Yang kelima, tujuan perniagaan atau bermuamalah adalah untuk mendapat keuntungan, meletakkan kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama dan untuk peningkatan modal. Yang keenam, matlamat perniagaan adalah untuk membina masyarakat bahagia dan diredai oleh Allah. Sekian daripada saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.